Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Macam mana dengan pengisian sebelum ni? Okey? So saya mengharapkan apa yang kita kongsi di sini jangan berhenti di sini sahaja. Sharekan, andai anda dapat manfaat, sudah pasti orang lain juga akan dapat manfaat seperti mana anda. Malah mungkin dengan sebab kita share apa yang kita dapat hari ini akan membuatkan Allah Subhanahu Wa Taala membuka lagi jalan ilmu untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Okey. Cabaran dalam kehidupan tidak pernah berhenti. Especially cabaran dalam bidang pendidikan, ilmu dan sebagainya. Baik, kalau kita tengok daripada dulu lagi cabaran ada. Kalau nak ambil antara yang lama lah daripada kita, zaman baginda Nabi SAW. Zaman Nabi, cabarannya ialah orang yang pandai membaca dan menulis kurang. Malahan dalam kitab mengatakan sebelum Nabi lahir, lebih kurang dalam 19 orang sahaja di kawasan tanah Hijaz Arab itu yang pandai membaca dan menulis. Cabarannya ialah macam mana kita nak cari orang yang boleh membantu orang ketika itu. Kemudian bila mai pula zaman P. Ramlee, zaman Tan Sri P. Ramlee, zaman datuk nenek kita, cabarannya ialah pada bahan untuk pembelajaran agak terhad. Sebab itu kalau kita tengok atuk nenek kita, kalau dia ada pensel, kalau dalam cerita Tan Sri P. Ramlee, pendekar bujang lapuk, sampai tinggal pensel kontot. Sebab apa? Lagi boleh pakai. Tak sama macam hari ini. Betul? Kemudian bila naik pula daripada zaman seterusnya, kita tengok cabarannya adalah dalam menjadikan kita mahir teknologi. Saya ingat lagi masa tu zaman milenium 2000. Apakah yang akan jadi dalam dunia hari ini bila mana komputer semua akan jadi reset 0000. So adakah maklumat akan hilang? So semua orang gabra masa itu dan berlaku satu benda yang perlu kita sahut cabarannya. Poin di sini ialah apa terjadi kepada mereka yang melalui cabaran tersebut. Cuba kita bayangkan mereka yang berada di Hiroshima. Ketika Hiroshima dibom, berlaku satu disaster yang teruk. Betul tak guys? Kemudian apa mereka buat? Mereka bangkit. Kalau kita tengok pula apa yang terjadi kepada zaman Nabi SAW. Nabi telah melantik beberapa orang daripada kalangan tawanan perang mendidik anak-anak orang Arab Madinah ketika itu agar pandai membaca dan menulis. Kita tengok pula zaman Tan Sri P. Ramlee dan datuk nenek kita. Bagaimana mula wujudnya macam cendawan selepas hujan apa sahaja industri berkaitan dengan pendidikan. Mula keluar buku, mula keluar bahan-bahan bertulis, mula keluar alat tulis, kemudian ada pensel mechanical, banyak benda yang baru keluar dan macam-macam. Zaman ayah kita lah. Kemudian mai zaman kita, teknologi mula bertapak di atas muka bumi ini secara digitalnya. Betul? So, antara perkara yang saya nak highlight untuk bahagian pertama ini ialah cabaran tak pernah lekang daripada kehidupan seorang manusia. Dan antara cabaran yang paling penting untuk saya highlightkan ialah di antara adab dan juga ilmu. Adakah kedua-duanya akan bersatu atau kedua-duanya duduk pada perkara yang berbeza? Apa yang penting guys, sekarang ni ialah macam mana kita nak berhadapan dengan cabaran yang saya nak ceritakan ini. Iaitu cabaran dalam adab dan ilmu. Hari ini, barangkali mungkin kita tak jelas lagi adakah kedua-dua perkara ini perlu duduk sekali untuk menjadikan seorang yang berjaya. Baik, sebelum tu guys, jom kita patah balik sikit. Apa? Jom kita tengok apa yang terjadi kepada mereka yang menghadapi cabaran. Maknanya cabaran ada depan, mereka go through cabaran tadi. Apa yang berlaku? Hiroshima, mereka bangkit menjadi bangsa antara yang disegani di atas muka bumi hari ini. Betul? Cuba tengok apa yang jadi pada negara Jepun.
Dan baginda Nabi SAW ketika mencari ataupun mengadakan satu sistem penebusan diri oleh tebusan-tebusan perang tadi dengan cara mengajar anak-anak Madinah belajar, membuatkan berfikir luar daripada kotak, out of the box. Sebab tak pernah lagi orang buat sebelum tu. Kemudian, apa kata kita tengok yang terjadi kepada teknologi. Hari ini, Malaysia berada di mata dunia. Betul tak betul? So, satu orang yang berhadapan dengan cabaran, dia akan membuatkan seseorang itu jadi bangkit, berfikir di luar kotak, ada idea dan nampak gah di mata dunia. So, begitu juga kalau kita berhadapan dengan poin yang saya nak share dengan kita sekarang ini. Okey, macam ni. Guys, bila seseorang itu ada ilmu, biasa tak tengok macam mana orang yang ada ilmu menghina orang yang berada di bawahnya ataupun yang mungkin kurang ilmu daripadanya. Ini perkara biasa, betul tak? Rasa diri hebat, rasa bahasa hari ini kata rasa juah tau. Rasa macam, aku somebody. Dan dalam masa yang sama, ada juga orang yang adabnya Masya Allah, baik sopan santun. Tetapi dalam kategori ilmu pula, ada problem. Jadi, sebenarnya macam mana dalam kehidupan kita? Jom kita ambil buah fikiran ini, kita mula daripada awal. Adab adalah perkara asas dalam kehidupan manusia. Dan ilmu adalah perkara compulsory dalam kehidupan manusia. Nampak macam sama bukan? Seolah-olah saya nak kata, ada adab dengan ada ilmu sama penting. Kalau tidak, akan membuatkan satu orang ketinggalan, hina dan akan musnah hidup dia sikit. Tak percaya? Jom kita tengok apa terjadi kepada Firaun. Simple. Firaun, apa jadi? Sikit diri dia binasa sampai Allah Ta'ala tenggelamkan dalam laut. Namrud. Tengok, ada ilmu atau tidak? Hebat ilmu mereka. Tapi mereka tidak mempunyai adab. Mereka kurang dalam keadaan menunduk diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeza dengan ahli sihir Firaun. Ahli sihir Firaun sebelum berlawan dengan Nabi Musa alaihissalam, mereka mempunyai adab dan akhlak dengan Nabi Musa. Bagaimana mereka kata kepada Nabi Musa, "Hai Musa, kami baling tongkat dengan tali kami dulu atau kamu yang nak baling tongkat kamu dulu?" Bukankah kamu musuh? Sepatutnya musuh ada peluang, tibai aja, tunggu apa lagi? Tapi mereka beradab dengan Nabi Musa. Apa terjadi? Ketika melihat mukjizat Nabi Musa alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuka hati mereka. Kenapa? Kerana ada adab. Seolah-olah kita nak kata, untuk permulaan kepada ilmu, mesti kena ada dengan adab. Jadi, guys, apa yang kita pentingkan dalam penyampaian kita kali ini ialah mesti ada adab, mesti ada ilmu. Poin paling mudah macam ni. Antara perkara yang berlaku dalam kehidupan yang rosak hari ini, yang susah untuk kita tangani, iaitu dalam bidang ekonomi. Maafkan saya kalau saya bercakap, barangkali mungkin ada orang ekonomi kata, betul ke ni? Dia ni tak belajar apa ni? Maafkan saya bagi buah fikiran saya terlebih dahulu. Boleh? Thank you guys. Dalam ekonomi, dia ada dua. Satu, ilmu ekonomi. Dan satu lagi, sistem ekonomi. Ilmu ekonomi ni, contohnya kalau saya beli jam tangan saya harga RM100, saya jual kepada orang dengan harga RM150. Saya untung atau saya rugi? Saya untung RM50. Sama ada saya orang Islam atau saya orang bukan Islam, kalau saya buat cara macam tu, saya pasti akan dapat untung RM50. Maknanya kalau saya yang buat, Acong yang buat, Mutu yang buat, still akan dapat jawapan yang sama. Beli RM100, jual RM150, untung RM50. Ini ilmu ekonomi. Bab yang kedua, sistem ekonomi. Kenapa wujud satu sistem yang nama kapitalis?
salahkah satu orang menggunakan orang lain untuk mengaut keuntungan? Kalau dari segi ilmunya, bila satu orang mahir, kemudian dia menggunakan kaedah dia untuk mendapatkan keuntungan, apa masalah dia? Tapi dalam Islam, tetap menitik beratkan tak boleh buat aniaya kepada sesama manusia. Apa tajuk ni? Inilah adab. Sebab itu, dalam Islam ada banyak benda yang boleh dibuat sepatutnya. Tetapi atas dasar adab, maka kita mesti mendahulukan adab tadi daripada ilmu yang kita ada. Contoh, kita dilahirkan oleh mak bapak kita. Maka, memang kewajipan mereka lah menjaga kita. Apa masalahnya? Sebab mereka yang nak kita ada. Tapi sebagai adabnya, kita menghormati kedua ibu bapa. Kerana boleh jadi mak bapak kita daripada awal tak mau kita, dia bagi bunuh kita. Tapi mereka memelihara kita untuk menjadi insan berguna. Salahkah di sini untuk kita beradab? Nah, daripada poin sini, guys, sebab itu adab dengan ilmu mesti dahulukan adab terlebih dahulu, tetapi tidak menafikan keutamaan ilmu. So, kita jalan sama-sama dengan adab yang ada pada kita. Jom kita timba ilmu supaya Allah membuka pintu hati kita seperti mana Allah membuka pintu hati ahli sihir Fir'aun sehingga mereka sujud dengan mengatakan amanna bi Rabbi Musa wa Harun, dan kami beriman kepada Tuhan Musa dan Tuhan Harun. Kenapa? Kerana dengan adab ilmu mula sampai. Wallahu alam, saya mendoakan kepada semua yang menonton, apa sahaja yang kita kongsikan dari kebaikan menjadi salah satu untuk mengembangkan ilmu dalam diri kita dan mengkayakan kita dengan adab, adat dan juga akhlak. Boleh. Hadza wabillahi taufik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.